Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini saya nak share sedikit berkenaan dengan cryptocurrency, bagaimana untuk mendapatkan keuntungan daripada kejatuhan harga kripto. Okay, tak kisahlah kripto apa. So yang saya gunakan hari ini adalah SRP. So SRP sekarang ini dalam keadaan downtrend dan sideways. Okay, tetapi secara majornya dia masih lagi uptrend lah. So jika kita lihat pada sebelum ni, lebih kurang 14 April dia berada di tahap yang paling tinggi, iaitu 8.9, RM8.90. Lebih kurang di sini RM8.90. Jadi sekarang ni dia buat retracement ataupun ada yang menggunakan term compression. So dia masih buat sideways di sini. Jadi dalam keadaan sideways, kita boleh juga membuat keuntungan. So bagaimana untuk buat keuntungan, saya akan tunjukkan sebentar lagi. Pada peringkat awal, kita perlu membaca graf ataupun chart ini, iaitu kita identify dua benda. Yang pertama, kita identify iaitu resistance. Okay, resistance di bahagian atas dan support di bahagian bawah lah. Okay, di mana resistance berada dan di mana support berada. Ataupun ada juga yang memanggil demand di bawah dan supply di atas lah. Okay, so saya hari ini menggunakan term resistance dan support. Jadi peringkat awal kita tandakan dulu di mana beradanya support, resistance dan support tadi. Okay, kalau kita lihat dekat atas ni ada satu resistance yang belum di-touch oleh mana-mana candle. Jadi saya akan tandakan dulu di bahagian atas ni, yang RM8.90 ni. Okay, ada satu resistance yang agak kuat. Kemudian seterusnya yang terdekat dengan harga sekarang adalah di sini ya. Okey, dan seterusnya di sini. Okey, untuk support pula, kita lihat ada support yang di bawah. Okay, ini telah dilanggar oleh candle ni, dan dia ada support yang paling kecil je lah. Okey, support ni pun tak begitu kuat. So kemungkinan harga boleh lagi turun ke bawah lah. Okey, dalam beberapa tempat. So di sini ada satu support RM4.80. So saya menggunakan platform Luno untuk buat charting ini. Okey. Okey. So kemungkinan harga akan pergi kepada support yang terdekat di sinilah, RM4.80. Dan seterusnya support yang bawah lagi adalah RM4.45, RM4.50 lah lebih kurang. Okey. So dalam kejatuhan harga, kita pun boleh buat keuntungan ataupun kita boleh buat menambahkan unit. Okay, contoh yang saya berikan, saya telah beli di harga RM7 10 dengan jumlah unit 300 unit. Okay, jadi saya beli di sini. Contohnya saya beli di peringkat sini ya, di 18 April. Okay, 18 April saya beli dengan harga RM7 10. Okay. Kemudian apabila berlakunya kejatuhan harga, okay, kejatuhan harga di bawah, okay, so dia jatuh sehingga di sini ya, sehingga support yang terdekat di sini. Okay, jadi kita dah identify satu support yang berada di sini. So apabila harga jatuh, kita akan cari point untuk membeli lah. Okay, kita dah jual di atas.
sorry, kita dah beli dan kita jual balik di atas ni. Okey, nak jual di mana? Bila kita tengok kejatuhan makin kuat, okey, dah melebihi support yang dah ada di sini yang pernah di touch oleh candle sebelum ini. Jadi dia akan naik balik. Jadi kita akan jual di sinilah 6.3. So rekod kat sini 6.3. Jadi kita jual, sell RM6.30. Okey. Walaupun kita jual lebih murah daripada harga yang kita beli RM7.10, jangan risau. Sebab kita jual untuk kita beli balik pada harga yang lebih rendah. Kita bercadang untuk beli balik dengan harga yang lebih rendah. So kita jual lebih kurang 200 unit saja. Kita tak perlu jual semua sebab kita tak tahu market ni boleh berubah bila-bila masa. Dia boleh terus naik ke atas ataupun dia boleh terus turun ke bawah. Jadi kita simpan 100 unit, kemudian dengan nilai 1260 lah. Okey. So 1260 kita dapat duit daripada hasil jualan di sini RM6.30. Okey, apabila harga telah jatuh, kita cuba membeli di kawasan sinilah, di kawasan support sini. Jadi kita identify di mana kawasan support. Contohnya saya letak RM5.50. So RM5.50 kita cuba buy di sini dengan jumlah duit yang kita ada 1260. Jadi 1260 bahagi dengan 5.5 ataupun RM5.50. So kita dah dapat 229 unit. Daripada unit yang kita jual tadi adalah 200 unit. So sekarang kita dah dapat penambahan unit sebanyak 29 unit 29 unit SRP. Okey. Jadi jumlah yang kita ada sekarang, okey. Jumlah SRP yang kita ada tadi kita jual 200 dan kita beli balik 225, ada balance yang tadi 100. So kita ada kita ada jumlah lagi iaitu 329 lah. Okey. 300 tolak 200 tambah 229. Okey, 329 kita punya makin meningkat lah. Alright, apabila berlakunya kenaikan, okey, berlakunya kenaikan lagi sekali. Okey, berlakunya kenaikan lagi sekali. Kita berharap dia pergi kepada resisten yang terdekat di sini. Dia ada satu resisten di sini. Okey, dia dah pergi resisten di sini tetapi dia tak lepas harga resisten ni, so dia patah balik. Jadi dalam charting kita tak ada chart yang kalau kita tengok tak ada chart yang terus naik saja. Dia terus naik, tak ada retracement. Yang ini kita panggil retracement. Naik tak ada retracement. Sama juga dengan turun, dia tak akan turun je straight sampai bawah, tidak. Okey, kalau kita tengok kat sini pun dia naik dan dia akan buat retracement. Dia buat retracement, dia turun sikit, kemudian naik and then turun, retracement semula. Okey, kemudian naik. Okey, so dekat sini kita tengok bagaimana chart tu berlaku lah. Sama juga di sini, bila dia turun dia mesti akan naik. Dia akan touch pada support dan buat retracement. Sama juga di sini, dia akan naik dan dia akan touch pada resistance, so dia akan turun semula lah. So buat masa sekarang kita tengok dia dah naik and then dia touch pada resistance dan reject, dia turun balik. So apabila berlaku rejection ni, kita akan cuba cari di mana tempat yang kita nak belilah. Okey, jadi kita tengok masa naik dia buat satu support di sini, satu support di sini. So apabila ada satu support dekat sini, support yang kecil ni, okey, kita akan tengok dia akan buat rejection. So masa itu kita akan cari point untuk buy, untuk sell lagi sekali, untuk jual kita untuk jual dengan nilai yang kita beli tadi, katakan di sini. So 6.4 kita beli.
Kita jual kita jual 6.4. Okay, kita jual di sini 6.4 lebih kurang. So kita buat rekod, kita jual lagi, sell dengan harga 6.4. Okay, berapa unit kita nak jual? Kita cuba jual sebanyak 230 unit. Okay, dengan nilai 1472, 230 unit kita jual. Jadi kita akan cuba mencari buy di mana. So apabila buat ni, kita akan cari resistance balik. Okay, sorry, kita akan cari support balik di sini. So support yang dah dibuat tadi, dia akan turun mencari support. Jadi kita akan cuba membeli di 5.6. Okay, membeli balik dekat sini 5.6 dengan nilai 1472 bagi dengan harga 5.6. So kita akan dapat 260 unit. So tolak 230 tambah dengan unit yang baru. Jadi kita dah jadi 361 unit. Okay. So kita mencari di sini berlakunya rejection lagi sekali di resistance di sini. Okay, nampak macam nak naik tapi dia tidak naik. So untuk kita melihat sama ada dia berlaku rejection ataupun tidak di kawasan resistance ni, okay, untuk kenaikan berlaku rejection atau tidak, kita boleh tarik trend line. Okay, kita ambil satu trend line daripada sini sampai ke sini. Okay, satu trend line. So trend line ni juga boleh dijadikan guide sama ada dia masih lagi menurun ataupun telah naik lah. Okay, sekarang ni dia masih lagi menurun. Dia berada di bawah trend line, ke bawah downtrend punya trend line. So dia masih lagi menurun. Jadi dia berlakunya rejection. Kita cuba buy di sini Okay. Sorry, sell di sini sell. Kita sell lagi di sini. Okay, dengan harga RM6 30 sen 30 sen 6.3 dengan nilai berapa banyak lagi kita nak sell. Kita tinggal 100 saja. Tinggal 100, jadi kita sell 260 unit. 260 unit sell, kita dapat jumlah RM1,638 lah. Okay, amount. Jadi kita akan cuba buy lagi. Okay, target untuk buy di sini dah berlakunya touch. Okay, candle dah touch di support di sini. Jadi kita akan cuba buy di support yang di bawah, support yang sebelum ni, yang masa kenaikan yang tinggi baru ni. Dia dah tinggal satu support kat sini. So kita akan cuba support di sini lah. Okay, support yang berada di sini adalah lebih kurang RM4.80, RM4.90. Jadi untuk dapat lebih mudah kita kira ataupun untuk point yang selamat, kita ambil tinggi sikit daripada support. Okay, ambil tinggi daripada support. Contohnya kita akan ambil RM5 lah. Okay, dengan nilai RM5. Jadi berapa banyak kita nak jual? Sekarang ni kita ada berapa banyak kita nak beli? Okay, katakan kita beli di sini sebanyak daripada RM1,638 bahagi dengan 5. Berapa banyak kita dapat? Sebanyak 327 unit. Okay, jadi kat sini kita tambah unit yang baru kita beli nanti. Yang kita target untuk beli adalah 429. Okay, tengok berapa harga dia. Dia akan jadi sama lah. Okay, 1638 harga dia. So dengan unit makin bertambah 429. Pada asalnya kita ada sebanyak 300 unit saja, tapi kita dah jangka untuk buat
pembelian di akhir ni, okay, kita target untuk beli di sini di okay, kita jangkakan dia akan turun lagi sampai ke sini, touch sama ada dia touch pergi candle ataupun touch echo saja, touch dan terus naik semula. Kita akan tengok beberapa hari lagi ataupun dalam sehari dua lagi untuk dia touch di kawasan sini lah. So kita target untuk beli sebanyak RM1,638 lah. Okay. Dari segi jumlah terpulang kepada tuan-tuan untuk beli dengan berapa banyak, tapi dari segi pengiraan saya akan jual 2/3 daripada keseluruhan unit lah. Okey, 2/3 pada peringkat awal, kemudian seterusnya kita akan tengoklah 2/3 ataupun lebih daripada, bergantung kepada keadaan market. So yang saya nak share ini, kita dapat keuntungan unit keuntungan yang kita dapat unit kalau berlakunya penurunan harga di dalam kripto. Okay, sebab kripto kita hanya dapat keuntungan dari segi amount apabila harga dia naik. Okay, apabila harga dia turun, kita kena buat penambahan unit. So penambahan unit juga akan memberi keuntungan kepada kita apabila harga akan naik nantilah. Okay. So kalau kita average kan, sekarang ni pada peringkat awal kita beli dengan harga RM7.10 per unit. So kalau sekarang kita, modal yang kita keluarkan adalah 2,130 bahagi dengan unit yang kita ada sekarang. Okay. Jadi nilai yang kita beli adalah RM4.90. Okay. Lebih murah daripada nilai yang kita akan beli nantilah, RM5. So average harga yang kita beli makin lama makin berkurangan, ataupun kita boleh panggil dia adalah leverage lah. Okay. Dia makin lama makin kurang kita punya harga per unit lah. So ini harga per unit. Katakan akan datang dia akan naik balik kepada resisten yang terdekat, iaitu di lebih kurang di sini RM7.50. Okay. Kadang dengan RM7.50. So kita dapat RM3,221 lah. Okay. Pada asalnya modal kita hanyalah RM2,130. Okay. Perbezaan dia kalau orang beli dan simpan, dia beli dengan harga RM7.10 per unit, 300 unit, dan dia simpan dia simpan sampailah sekarang, dia masih lagi simpan. Kalau harga pada sekarang ini adalah RM5.60. Okey, RM5.60 darab dengan 300 unit So jumlah nilai duit kita makin berkurang tinggal 1,680 saja. Kalau tidak buat apa-apa lah, maksudnya beli dan simpan, dia makin turun kita punya nilai duit kita makin turun sebab harga per unit makin turun. Okay. Dan unit SRP pun sama, kekal 300 saja, dia tidak buat apa. Tapi kalau dia dah membeli, walaupun nilai unit nilai ringgit masih lagi berkurang, tapi dalam masa yang sama unit SRP kita makin bertambah. Okay. Kan kat sini RM5 darab dengan SRP kita yang ada, jadi 2,147. Kalau tengok duit hanya beza dalam berapa ringgit? RM17 saja dengan nilai modal yang kita masukkan. Okay. Tapi kalau tak buat apa-apa, dia turun pada RM5. RM5.60 pun dah duit tinggal RM1,680. Dia makin berkurang duit kita. Tapi kalau kita boleh buat jual beli, kita dapat kekalkan lagi duit amount ni lah. Tapi kalau dia jatuh lagi kepada RM4 lebih, amount ni akan berkurang lah. So tak apa, dia berkurang, tapi kita punya unit makin lagi bertambah. Okay. Jadi untuk hari ini itu saja sharing saya. InsyaAllah nanti akan datang saya akan share lagi beberapa cara untuk buat
charting ataupun penilaian chart dari segi trend line, dari segi menggunakan apa nama ni, menggunakan indikator kalau perlu. Tapi kalau tidak menggunakan indikator, kita boleh menggunakan trend line, gunakan kotak untuk marking dari segi support dan resistance bagi chart ni lah. Okay, kita akan baca di mana kedudukan support dan di mana kedudukan resistance. Sebab rejection mesti berlaku pada peringkat awal di setiap resistance dan support lah. Okay, untuk berlakunya retracement. Okay, macam ni dia pergi kepada support dan dia reject. Dia reject, dia support, naik atas untuk buat retracement dan dia akan turun kembali lah. So kat sini dia reject lagi sekali. So naik sikit pergi kepada resistance yang terdekat. So dia mungkin akan turun lagi ke bawah lah sikit lagi. Mungkin akan turun kepada RM5. Itu jangkaan lah. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.